Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Selama 3 jam kami akan bersiaran sehingga pukul 11 pagi. Pastinya kami akan memberi penekanan dan juga fokus tentang kesedaran kita untuk melawan COVID-19. Terutamanya untuk kita mengambil vaksin. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda dan juga penuhi temu janji anda. Jangan tak pergi. Selain daripada itu, untuk dalam masa anda ingin memenuhi temu janji itu, jangan lupa kita sekarang ini akan menempuh satu lagi fasa yang baru pada 1 Januari nanti, iaitu fasa Perintah Kawal Pergerakan 3.0. Ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil maklum sebenarnya, bagaimana kita boleh menang dengan pelaksanaan PKP ini dalam kita sedang menentang pandemik COVID-19. Kami bawakan secara langsung menerusi panggilan Skype, iaitu Datuk Zainal Arifin Omar selaku Presiden Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Khabar Datuk, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia, pertengahan bulan Jun kita akan mencecah nilai kes lebih daripada 10,000 ataupun Ketua Pengarah Kesihatan menjangkakan kes sebanyak 13,000 akan dicatatkan. Jadi akan berlaku peningkatan sepanjang beberapa minggu ini dan juga pelaksanaan PKP akan dijalankan secara penuh pada 1 Jun nanti. Jadi pandangan Datuk daripada situasi yang berlaku sehingga kita akan mencapai kepada kemuncak kes dijangkakan 13,000 itu. Bagaimanakah jangkaan dan juga perancangan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia? Ya, Saidah dan Ridwan. Setiap hari kita lihat kes tinggi, ya. Jadi pada kita rakyat biasa, kita kena pertama faham. Bila kita tengok kes tu ada katalah 9,000 semalam. Jadi ini bermakna ada 9,000 kes yang berdaftar, yang tahu, yang datang, membuat ujian dan sebagainya. Tetapi kita ambil perkiraan mudah, kita kali 3 lah mudah. Jadi kalau 9,000 bermakna ada kali 3, 27,000 kes di dalam komuniti. Lebih kurang, maknanya di sekeliling kita yang tidak datang ataupun tidak dapat ujian. Jadi ini adalah satu keadaan yang kritikal, ya. Dan sebenarnya kita belum mencapai puncak lagi, kita baru menaik, ya. Bila kita mulakan dengan kluster hari raya dan sebagainya, nanti kes akan terus meningkat, ya. Dan sekiranya kita tidak mengambil langkah yang ketat sama ada di pihak kerajaan atau pihak kita sendiri masyarakat, maka dia akan terus meningkat, ya. Dan bila sampai satu pihak tingkat yang tinggi, maka ini akan menyebabkan kesusahan kepada sistem kesihatan kita, juga kepada kita semua, ya. Jadi yang paling mudah saja, patuhi SOP, ikut PKP, dan yang paling penting sekali kita buat PKP sendiri, pendirilah, ya saya. Datuk, kalau mungkin sebelum ini, sewaktu PKP sebelum ini, ramai mentafsirkan menang dalam menentang COVID-19 itu adalah mendapat sifar kes jangkitan baharu setiap hari. Tetapi keadaan dulu dengan kini berbeza, Datuk. Kalau kita lihat sewaktu PKP pertama, kes kita cuma dalam 200 lebih saja, dan PKP itu berterusan untuk beberapa bulan sehingga kita mendapat kes yang sifar. Tapi sekarang ini untuk PKP yang terkini, kes kita 9,000 lebih, dan setakat ini diumumkan hanya 2 minggu saja. Mungkin ramai yang berfikiran berapa lama masih diperlukan untuk kita mencapai kes sifar itu, dan sebenarnya adakah objektif utama pelaksanaan PKP ini untuk mencapai kes sifar ataupun sebaliknya? Okey, kita kena ingat untuk mencapai sifar ataupun kes sifar adalah hampir mustahil, ya. Walaupun kita ada semua pelbagai kita buat, kita ada kerana ini adalah jangkitan virus, ya. Jadi yang kedua adalah kita kena ingat bahawa masa perebakan mengambil masa 14 hari, 2 minggu ataupun lebih, ya. Jadi sekiranya kita buat lockdown hari ini ataupun besok, ya, tidak semestinya kes itu akan turun pada hari lusa atau minggu depan, ya, kerana dia telah ada dalam komuniti dan mengambil masa 2 minggu. Dalam 2 minggu itu dia akan terus merebak, ya. Kerana itu kita lihat bila kluster hari raya, ini dah masuk minggu kedua hari raya, maka kita akan lihat bahawa kes-kes kluster hari raya mula meningkat ataupun appear di dalam komuniti. Jadi pada kita akan mengambil masa yang lebih daripada 2 minggu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk kita menurunkan kes kepada 2 sifar ataupun 2 digit, bukan 2 sifar, 2 digit, ya. Mana
mengambil masa yang lama. Jadi untuk tempoh 2 minggu ni kita tidak akan nampak perubahan yang signifikan atau ketara dalam penurunan kes. Tapi kita akan lihat penurunan ketara lebih pada masa akan datang, mungkin 2 minggu atau dalam sebulan kita akan lihat ada angka-angka penurunan. Ya saya. Kes sekarang tinggi antara kluster yang menyebabkan kes sekarang 9,000 lebih sehingga jangkaan 13,000 ini disebabkan oleh kes juga kluster hari raya. Dan negeri-negeri yang terlibat, contohnya negeri Pantai Timur seperti Terengganu, Kelantan, semua ini melibatkan oleh kluster hari raya. Jadi pandangan Datuk itu sendiri, kerana apa? Dalam situasi sekarang, katil di ICU pun sudah hampir mencecah 100% dan juga kita terpaksa mewujudkan beberapa buah hospital medan dan sebagainya. Kebimbangan kita adalah bukan sekadar peningkatan kes disebabkan oleh kluster hari raya, kebimbangan kita juga disebabkan oleh cukup ataupun tidak dari segi sistem kesihatan kita untuk menampung kluster-kluster masyarakat yang tidak jujur terhadap diri sendiri ini. Pandangan Datuk? Ya, kita lihat, mula kita lihat kluster ya. Bila berlaku kluster raya ya, yang kita risau sebab kita bergantung pada RT kita ya, ataupun dia punya faktor sebaran ya. Daripada orang pertama, generasi pertama, dia akan menyebarkan kepada 2-3. Kemudian generasi kedua akan menyebarkan kepada 2-3. Kemudian dia akan mewujudkan generasi ketiga, kerana itu kluster yang sangat besar. Contoh di Hulu Terengganu kan, klusternya sampai 100 lebih orang dalam kluster hari raya daripada indeks kes. Jadi bila ini berlaku dan kita lihat sekarang ni banyak kes di Melaka, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, semua tempat mempunyai kluster dan kes itu tinggi. Jadi ada dua perkara. Pertama, untuk kaki tangan kita di lapangan, di kesihatan untuk melakukan contact tracing, untuk mengambil pesakit-pesakit itu untuk dihantar ke hospital dan ke pusat kuarantin, ini menyumbangkan satu beban kepada lapangan. Yang kedua, beban kepada sistem hospital. Di hospital kita ada dua keadaan. Pertama, pesakit yang masuk di dalam ward COVID yang biasa. Sekarang ini mungkin ribuan, ya. Dan yang kedua, mereka akan terus akan pergi ke ICU, yang mana kita tahu ICU terhad, ya. Dan sekarang ini macam Ridwan kata dah menghampiri 1,000, itu dah kira maksimum dah. Dan ini berlaku jika berlaku di kawasan-kawasan, misalnya di kawasan pekan-pekan kecil, maka ini akan ada menambahkan sistem kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang cukup. Jadi tidak ada jalan lain, ya. Maka sesiapa yang pernah expose, pernah mendapat pendedahan kepada COVID-19 ni, duduk di rumah sekurang-kurangnya 2 minggu dan kita lakukan ujian jika kita mampu, supaya kita dapat mengetahui status kita lah. Ya, saya. Kalau Datuk boleh kongsikan, sekarang ini banyak antara langkah diambil oleh pihak KKM untuk memastikan agar kapasiti hospital yang orang kata semakin kritikal dengan penambahan katil ataupun di PKRC dan sebagainya, menambahkan katil. Tapi kita dapat lihat sebenarnya ini bukan satu solusi jangka masa panjang. Dengan penambahan katil itu bukan bermakna kita boleh meningkatkan lagi jangkitan di luar sana untuk dimasukkan ke hospital dan PKRC sebenarnya. Jadi pada pandangan Datuk, sebenarnya bagaimana PKP ini adalah cara yang terbaik untuk kita memutuskan rantaian jika dibandingkan dengan kaedah lain seperti penambahan katil, penambahan ICU medan dan sebagainya, Datuk? Ya, betul. Sebab dia bergantung pada kes. Kalau kes banyak, maka kes teruk akan banyak, kes kematian akan tinggi. Kita ada kematian dalam lingkungan 0.3%. Jadi tinggi. Jadi sekarang ni apa yang penting, pertama kerajaan telah mengajukan PKP, itu adalah segi perundangan, ya. Jadi pertama kita janganlah langgar PKP tersebut. Yang kedua, peringkat sendiri kita mesti melakukan amalan sendiri. Maknanya kita, macam saya katakan tadi, ialah kita kena lakukan kuarantin sendiri kalau kita ada sejarah. Yang kedua, kita kalau ada masa, ada uang, kita melakukan ujian sendiri di klinik ataupun di pusat ujian. Yang ketiga, kita lihat jika ada pelanggaran SOP di mana-mana di kawasan kita tegur dan kita lapor. Dan yang paling penting sekali adalah untuk kita sama-sama membantu rakyat dan negara lah, untuk melakukan kekangan pada diri kita dalam hal PKP dan SOP lah. Ya, saya. Jadi kalau kita bercakap mengenai kita akan menang
dalam kita menentang COVID-19 dan juga PKP akan dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama, jangkaan kes mencecah 13,000 kes. Persoalan yang sering bermain adalah cukup ataupun tidak kapasiti Kementerian Kesihatan dari segi sistem perubatannya, dari segi katil untuk menampung jumlah kes yang begitu banyak, terutamanya apabila kita telah pun melihat laporan semalam hampir 100% katil di ICU penuh. Jadi jangkaan kepada 13,000 kes itu mungkin lagi banyak. Adakah lagi banyak hospital medan akan dibina ataupun bagaimana? Dari segi sistem kapasiti kesihatan kita sekarang berada di taraf mana, Datuk? Ya, daripada maklumat yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan dan rakan-rakan di pihak hospital, ya, pertama memang kita dah sampai ke tahap maksimum. Dan yang kedua, kita tidak boleh memberi perkhidmatan kepada selain pada COVID. Misalnya orang membuat pembedahan pilihan ataupun membuat rawatan-rawatan penyakit kronik yang lain, maka mereka tidak mendapat pembedahan kerana itu telah dibagi kepada pesakit COVID. Kemudian kerajaan juga telah membuka pusat-pusat kuarantin yang rendah risiko. Jadi saya rasakan kita pun sudah sampai ke tahap yang hampir maksimum lah, kita lihat di mana ada, dan kemungkinan untuk kerajaan membuatkan lagi kemudahan-kemudahan itu adalah sangat limited, ya. Maka kita dah overstress, ya. Kerana itu yang paling penting sekali adalah kita katakan kita mesti menyekat kes-kes itu dapat berlaku dan menjadi serius, kerana jika tidak kita akan menjadi seperti negara India misalnya, yang mana kapasiti kesihatan menjadi lumpuh sepenuhnya. Jadi kita belum sampai, tapi telah hampir akan sampai ke tahap demikian, ya saya. Datuk, selain daripada PKP juga antara perkara lain yang mungkin kita boleh kongsikan juga tentang program vaksinasi. Bagaimana ini antara program lain yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kita sama-sama memenangi peperangan melawan COVID-19 ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kepentingan vaksin ini perlu bergerak seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini supaya kita sama-sama boleh menaikkan kembali, merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi dan dalam masa sama menjaga kesihatan awam. Ya, vaksin sangat penting, ya. Dia parallel atau selari dengan aktiviti-aktiviti lain. Pertama, dia melindungi diri kita, ya. Yang kedua, kita melindungi orang lain daripada menjangkit. Yang ketiga, kita dapat menjaga kita punya fasiliti kesihatan supaya tidak menerima banyak pesakit lah. Jadi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat yang kita dapat, tak kira apa jenis, ya. Dan kita juga harap supaya pihak kerajaan boleh menimbangkan supaya memberi vaksin seramai mungkin, sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Maknanya di seluruh negara, maknanya kita boleh menggerakkan sistem kita. Di samping mungkin kerajaan boleh menimbangkan untuk katakan menjarakkan antara dos pertama dan dos kedua. Tetapi yang penting adalah masyarakat. Jangan fikir apa jenis vaksin, macam mana nak pergi, cari usaha supaya bila kita dapat saja temujanji itu terus kita dapat. Kerana ini akan membantu diri kita dan juga negara kita. Ya saya. Itu dia antara taburan vaksin telah pun masyarakat yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi, dan sehingga hari ini sebanyak 76,000 dos sehari telah pun diberikan kepada seluruh masyarakat di Malaysia, dan dijangkakan lebih daripada 150,000 dos bermula Jun dan Julai untuk mempercepatkan program vaksinasi. Dalam aspek vaksinasi ini, Datuk, beberapa persoalan daripada masyarakat. Pertama, masyarakat ini ada yang masih lagi mengamalkan sikap tunggu dan lihat. Melihat bagaimana, kita tengoklah dulu majoriti masyarakat bagaimana kesannya, kerana kesan yang seperti mana yang kita tahu, ia berbeza setiap manusia. Dan juga ada juga masih lagi aktif golongan aktif vaksin yang memperjuangkan bahawa jangan ambil vaksin dan sebagainya. Datuk mungkin boleh beri pencerahan sekali lagi dan beri nasihat kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin, dan juga terus dapatkan vaksin secepat mungkin jika temujanji itu sudah pun berada pada tarikhnya. Ya, betul. Ya. Sekarang ni pada masyarakat, jangan kira vaksin apa, keburukan ke side effect itu semua tolak tepi. Kerana juta orang telah mendapat vaksin di seluruh dunia. Saya pun dah dapat 2 vaksin. Ya. Alhamdulillah.
Jadi kita dapat secepat mungkin. Bila kita dapat saja temujanji itu, kita terus pergi dapat vaksin. Jika kita ada masalah, kita uruskan bersama rakan, keluarga dan sebagainya. Kerana ini sangat penting ya pada keadaan sekarang. Pagi tadi just orang share story my friend baru meninggal di ICU sebab COVID-19 ya, dan perkara ini berlaku pada kita hari-hari. Jadi pertama, kita jangan kisah, jangan ambil orang muda kata jangan ambil pot lah pasal cakap-cakap anti vaksin. Ambil kedua. Yang kedua, kita minta kerajaan lah, saya minta kawan-kawan kami bercakap, siapa yang menghasut dalam kes vaksin ni, tangkap dulu siasat mereka supaya at the moment mereka boleh senyap dulu, biar kita mencapai herd immunity dulu lah. Lepas tu kau tak cakap apa, cakaplah ya. Saya rasa itu yang kita kena buat, dan insyaAllah saya rasa kerajaan kita memang prihatin dan memang bersungguh-sungguh untuk memberi vaksin kepada rakyat ya? Dan kita janganlah banyak sangat soal ya saya. Okey, itu dia secara ringkas kami kupaskan dan juga berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya Perintah Kawalan Pergerakan Penuh fasa pertama ini dilaksanakan dalam membantu kita semua untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Terima kasih kepada Datuk Zana Arifin Omar selaku Presiden Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia bersama kami hari ini. Terima kasih, Datuk. Sama-sama, alhamdulillah.